Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wal'aqibatu lilmuttaqin Wala udwana illa ala zalimin Wala ilaha illallahu ilahul awwalin wal akhirin Wa qayyumus samawati wal ardin Wa maliku yaumiddin Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ati nufusana taqwaha zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma ihfazna min kaidil kaidin wa min hasadin hasidin wa min sihris sahirin ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma man arada bina wa arada bi islamina wa arada bi a'radina wa manhajina wa bi dirasatina wa man hawlana wa masyayikhina bisu'in aw hiqdin aw hasadin aw fitnatin aw sihrin aw fasadin aw syahna'in aw khiyanatin aw iftira'in aw saddin Allahumma asrif 'anna syururahum waj'al syururahum 'ala nuhurihim waj'alhum ayatan wa 'ibratan li ulil albab ya sami'ad du'a. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allahu Jalla Jalaluh, yang mana kita itu diberikan taufik hidayah, boleh sama-sama kita duduk di dalam ruangan pengajian kita tentang masalah kita, bagaimanakah kita nak memikir pada kejadian Allah Subhanahu wa ta'ala supaya nak sampaikan kepada matlamat yang besar, iaitu sebagai anak kunci setiap ilmu lah. Kalaulah kita memikir pada kejadian Tuhan yang menjadikan perkara-perkara daripada sekelilingi kita, maka masuk juga iaitu diri kita sendiri daripada kejadian makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semalam tu kita telah ambil sedikit daripada mata pelajaran yang ke-13, iaitu at-tafakkur fi khalqillah. Kita memikir pada kejadian Allah. Al-khalq di situ bermakna dengan makna makhluk lah, makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keseterusnya kita ambil dahlah sedikit, iaitu ahamiyatut tafakkur. Bagaimanakah apa nama cara kita nak memikir dan kita nak kira kepentingan kita gunakan akal fikiran kita di dalam masalah kita nak mengenal akan
akan Allah Subhanahu wa taala melalui iaitu kejadian Tuhan kita. Iaitu menjadi akal fikiran kita ni, kita mikir pada kejadian Allah Subhanahu wa taala yang nak membawakan kepada asas keyakinan kita dan iman kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah matlamat yang alim ulama kita tulis kepada anak cucu kita supaya boleh kita mengaji belajar. Kemudian mari kita tengok sedikitlah, iaitu ia kata fawaidut tafakkuri fi khalqillah. Pedah kita mikir pada kejadian Allah Subhanahu wa taala. Pedah gapo ratik. Bahasa dia lah kita kena tahu juga faedah dia. Nah, faedah dia cara kita nak mikir dalam masalah, kita nak mikir pada kejadian Allah Subhanahu wa taala ni macam mana. Wa minha, setengah daripada fawaid tu, setengah daripada kelebihan cara kita mikir pada kejadian Tuhan ni gapo. Ya waris sini 5 perkara. Yang pertama, anna tafakkura fi khalqillahi min asyrafil ibadat. Yakni bahwasanya kita mikir pada kejadian Allah Subhanahu wa taala itu termasuk daripada semulia-mulia ibadat. Mana kata ibadat juga tu kita gunakan akal fikiran kita, mikir pada kejadian Tuhan. Itu panggil ibadat kita. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala tutup daripada kita supaya kita gunakan akal fikiran pada kejadian dia. Hak Tuhan suruh mikir tu. Nah, dengan cara mikir yang Tuhan suruh. Bukan dengan cara mikir yang Tuhan tak ada suruh. Hak Nabi tak ada suruh, hak tu bukan. Mikir juga, payah juga nak sampai pada matlamat. Akan tetapi dia mikir bukan apa hak Tuhan suruh, Nabi suruh, maka itu adalah perkara yang luar daripada apa yang kita duk belajar mengaji ni. Tu. Kerana gapokah dibilai kata dia tu semulia-mulia ibadat, kita mikir pada kejadian Tuhan ni? Kerana bahwasanya di annahu ibadatun lillahi azza wa jal. Kerana bahwasanya kita mikir pada kejadian Tuhan ni termasuk daripada semulia-mulia ibadat ni, kerana dia itu salah satu ibadat kita bagi Allah Subhanahu wa taala. Ibadat dengan gapo? Dengan nama-nama Tuhan, sifat-sifat Tuhan, perbuatan Tuhan. Makna kata apabila kita mikir pada kesan yang Tuhan jadi daripada makhluk ni, yang boleh kita itu hasilnya gapo? Boleh kita hasil, boleh kita itu dapat gaponya? Iaitu boleh kita kenalkan Allah Subhanahu wa taala, kuasa dia, kesempurnaan dia, kemuliaan dia, ketinggian dia dan sebagainya. Semua itu tak lain tak bukan. Dia masuk di dalam nama-nama Tuhan, sifat-sifat Tuhan, perbuatan-perbuatan Tuhan. Tak lari. Wal inqita'u ilaihi ta'ala an ghairihi. Dan dia itu juga kita mikir, otak kita tu mikir pada kejadian Tuhan tu. Jadi salah satu jalan kita nak jadi terkaya. Makna kata jadi kita putus kepada Allah Subhanahu wa taala, tak kepada yang lain. Makna kata kita ni terkaya daripada yang lain. Hanya yang kita fuqara, yang kita itu berhajat, yang kita itu kena buat kira, iaitu Allah Subhanahu wa taala hanya jua. Lain daripada tu tidak. Hati kita nak tawakallah kepada Allah. Hati kita berasa nak harap, raja, kita haraplah kepada Allah. Hajat-hajat gapo hak kita berasa sebab dalam hati, kita mengadulah kepada Allah. Itu panggil natijah yang kita dapat hasil apabila kita gunakan akal fikiran kita di dalam masalah kita nak mengenalkan Allah Subhanahu wa taala
melalui apa-apa kesan, apa-apa makhluk yang Tuhan berjadi. Jadi kita ni terkaya daripada yang lain. Di sinilah membawa jadi seorang itu jadi berasa mulia dan adanya kemegahan di dalam dirinya. Kerana manusia ni kalaulah dia tu abdikan diri dia sesama makhluk, maka itu adalah hina. Adalah hina, adalah lekeh. Tidak adanya haibah, tidak ada kekuatan, tidak ada kemuliaan. Akan tetapi kalaulah kita itu gunakan akal fikiran kita untuk kita itu mengabdikan diri kita hanya kepada Allah, maka kita hanya kepada Allah lah jadi hamba, itulah matlamat kata kita tu mulia. Tuhan nak bagi kita mulia. Sebab tu ya hajar cara kita itu bagaimana kita nak memikir supaya nak wisapakan kepada matlamat yang Tuhan itu nak. Tu. Itu yang pertama. Daripada pedah kita mikir pada kejadian Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-mudawamatu ala hadzal amal. Kita itu senantiasa menetapkan diri kita di atas ini amal. Gapo amal di situ? Yakni kita mikir pada kejadian Allah Subhanahu wa taala. Hati kita, akal fikiran kita, pandangan kita dak memikir, bukan tengok saja dengan tidak ada fikiran balik. Apabila kita duk lagu tu, yurisu malakata al-inti'adh, boleh dapat gapo malakah. Makna apa nama orang panggil ni, satu benda yang jadi asal fitrah al-inti'adh, yakni boleh kita itu jagakan. Apabila kita gunakan akal kita, kena dengan jalan, maka kita bolehlah bolehlah hasil daripada kita memikir itu perkara-perkara yang nak memuliakan diri. Orang kita ni duk jadi punah cara hidup kerana dia itu mikir tak kena. Tak kiralah mikir tak kena tu menghasilkan diri dia tu jadi susah. Tu kita kira pada asal fitrah. Adapun perkara yang masuk data lain daripada fitrah itu, hak tu lain lah. Hak tu kena berhajat kepada perubatan yang sesuai dengan keadaan dia. Adapun fitrah manusia yang tetap dah tu, maka kalau kita gunakan akal fikiran kita di dalam perkara hak Tuhan suruh kita mikir tu, nescaya kita akan dapat satu malakah, satu kebolehan kesemulaan jadi ni yang boleh menetapkan diri kita daripada kesilapan dan kecacatan di dalam masalah hidupan kita. Kerana dengan sebab mikir manusia ni lah yang nak bawa manusia itu hadap ke depan ataupun nak turut ke belakang. Ya, duk di fikiran kita. Kalau kita mikir dulu daripada orang kita, makna kata boleh hasil belum daripada orang. Kalau kita mikir perkara yang manfaat, ya kita boleh manfaat. Mana kata berhajat kepada kita itu kira dan mikir. Tapi jangan kita kira dan mikir sampaikan kita terlupa akan hakikat. Kata kita ni berhajat kepada terima kasih kepada Tuhan yang menjadikan segala nikmat tu. Hak tu hak mula-mula sekali. Terkadang manusia kita ni apabila Tuhan bukakan nikmat kepada dia dengan sebab dia usaha dan dia itu kira, terkadang terlupa siapa Tuhan yang menjadi, Tuhan yang menjadi. Itu adalah perkara yang menzalimkan diri kita sendiri. Kerana gapo? Kerana kita ni sebagai manusia bukan nak hidup di atas muka bumi ni sahaja. Bahkan tempat yang kita nak hidup sungguh bukan sini. Nah, iaitu satu negeri yang kekal abadi dinamakan al-akhirah. Situ tempat yang kita nak pergi, situ tempat yang kita nak bawa diri kepadanya. Di sana ya ada dua je.
Tepat kesudahan kita tu ya ada dua. Wa imu ilal jannah. Allahumma ja'alna wa iyyakum min ahliha. Wa imma ilan nar. Nas'alullaha ta'ala as-salama wal afiyah. Ya dua tu ya. Tu sebab itulah kita kena ambil rebutkan masa hak tu hawi kepada kita. Mudah-mudahan kita berjaya. Wa dawamut tawajjuhi ilallahi ta'ala. Apabila fikir kena, dia senantiasa duk tawajjuh. Makna kata hidup pada dia itu iaitu duduk di atas jalan yang betul. Jadi duk tawajjuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak kira dia buat gapo-gapo. Dia klik ke Tuhan belaka. Tu. Waqila yang ketiga tu ba'duhum kata setengah daripada ulama anna tafakkura ni setengah daripada perkataan manusia. Yang dapat daripada mana? Yang dapat daripada orang panggil kata setengah-setengah daripada hadis-hadis mauquf, daripada percakap-percakapan sahabat dan sebagainya. Dia katakan qila ba'duhum anna tafakkura fi khalqillahi sa'atun ta'dilu ibadata sanah. Makna kata setengah manusia bahawasanya fikir pada kejadian Allah ni, fikir pada kejadian Allah Subhanahu wa taala ni satu je. Satu je kita mikir pada kejadian Tuhan, kita tengok kejadian Tuhan, kemudian kita mikir. Mikir nak wiklik kata Allahu Akbar yang menjadi ni sangatlah mulia, sangatlah kuasa, sangatlah perkasa, sangatlah kuat, sangatlah sempurna, kaza wa kaza. Fikiran yang hasil daripada mana? Daripada kita tilik kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang kita boleh tengok dengan mata kepala. Yang boleh kita tengok dengan mata kepala kita ni, kita tilik kepada dia supaya kembalikan fikiran kita tadi itu dengan sebab kita tengok kepada kebesaran Allah, kekuasaan Allah, kemuliaan Allah. Setengah-setengah daripada ulama dia kata seolah kata ta'dil. Ta'dilu ni seolah kata menempati kita ibadat itu setahun. Ini adalah setengah daripada pendapat alim ulama kita yang dengar ambil daripada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis marfu' tu dengan cara betul-betul tu tak didapatilah. Akan tetapi dia terhadah di sini ni makna kata ia wari dengan perkataan qila. Ada setengah daripada manusia yakni alim ulama yang bercakap dengan itu pendapat. Tu. Wasababu huwa annal insan, sebabnya bahwasanya manusia tu yastati'u fi sa'atin wahidatin min at-tafakkur as-sahih al-muthmiri taghadhiyatu ususi imanihi wa taqwiyatihi. Allah. Makna kata sebab gapakah ganjaran pahala tu jadi besar sebegitu lalu? Kerana bahawasanya manusia ni kuasa nak mikir pada 1 jam itu daripada pemikiran yang betul, yang sahih, yang hasil natijah muthmir. Taghadhiyah tu. Taghadhiyah ni makna apa? Makna jadi bahan. Bahan asas iman bagi seseorang manusia dan nak menguatkan iman itu. Memang apabila kita mikir kena ni, jasad kita ni jadi sihat. Kalau kita mikir tak kena, jasad kita, hak kita boleh tengok dengan hissi ni, ia lemah. Apatah lagi iman yang ada di dalam diri kita, jiwa kita. Kalau kita mikir kena, ia hasillah. Gapo? Hasillah kekuatan dan asas seolah kata baju, air bagi pokok kayu yang kering. Kalau kita mikir itu betul. Sebab tu mikir tu ya penting. Dengan itu agama kita dia kata maqasiduddin iaitu mula-mula sekali gapo? Hifzul aql. Kena jaga cara mikir. Kena jaga cara mikir. Akal fikiran tu wajib kita jaga. Sebab itulah musuh Allahu Jalla Jalaluh. Dia senantiasa duknya
memunuhkan akal fikiran umat Islam semenjak daripada kecil lagi. Semenjak daripada kecil. Hari ni di negara kita buka pula dalam ketang gapo nama ni boleh kita jual, boleh kita gapo. Tak salah. Kena dengan undang-undang. Itu adalah perkara-perkara yang nak memunuhkan akal fikiran. Tak apalah. Kita nak buat gana, kita tak ada kuasa di tangan. Akan tetapi nak oyak kata, kita sebagai manusia ni kena tahu dah. Kata kita ni sepatut nak lagu mana. Nak buat gapo, nak pergi jalan lagu mana. Kita kena kira sendiri. Kira sendiri lagu mana? Makna kata kita kena cari ilmu pengetahuan untuk jadi manfaat bagi diri kita untuk nak bawa diri sementara hidup atas muka bumi ni macam mana. Sebab tu kita kena cari. Kalau kita nak nanti orang mari beri kita dengan kita tak ada usaha gapo-gapo ni, ya tak sampai matlamat. Nampak? Ya tak sampai matlamat. Yang kualiti itu tidak kira di bilangnya. Ya kira di mana? Kira di hasil tubik daripada perbuatan, cara mikir dan buahan tangi pekerjaan yang orang cermelang umpama tu tak ramai. Setiap media tak ramai. Tak kira media perniagaan ke, media pengajian ke, media gapo pun kata gilah ya tak ramai. Hak ramai azabad. Seumpama buih di mana? Di laut. Sebab tu Tuhan kata wa amadzabadu fayadhhabu jufaa wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ardi kadzalika yadribullahu al-amthal. Barang yang tetap tadi itu yang akan kekal di atas muka bumi ini. Seumpama Allah Ta'ala itu buat contoh mari. Seumpama kalimatul la ilaha illallah. Kalimatul la ilaha illallah ni Tuhan banding sebagai pokok yang gagah humi dia tetap di dalam bumi ini terbina. Nah, kemudian dia itu menghalakan deher dia tadi itu ke langit. Supaya nak wui tubiknya daun, tubiknya buah, tubiknya udara yang molek di siang hari dan sebagainya. Itu manusia yang beriman hak sebenar. Usahalah. Tuhan rakyat nak wui kita tu mikir. Itu panggil ayatul Quran hak biasa amthaliyah. Nak buat jadi contoh, buat jadi contoh untuk nak wui kita mikir. Tuhan bandingkan kita ni orang yang ada kalimatus syahadah seumpama pokok kayu. Terutama pokok yang boleh guna habis manfaat daripada pohon dia, daripada daun dia, daripada buah dia, daripada tu, daripada ni. Itu je. Awak lagu mana diri kita sebagai orang Islam ini kena adanya cara mikir seumpama hak tersebut tadi. Baik. Kemudian dia kata, walamma su'ila al-Imam Ali radhiyallahu anhu, tak kala disoal Imam Ali radhiyallahu anhu. Imam Ali mana Sayyidina Ali lah, khalifah yang keempat di dalam Islam. Kita sebagai ahli sunnati wal jamaah yang duduk di atas bantasan salafus salih, kita tetap kata kita ni adalah jalanan salafus salih. Kerana gapo boleh kita tetap lagu tu? Kerana kita baca kitab ulama salafus salih yang bersanad akidah mereka itu sampaikan kepada Tuhan. Bukan makna dakwah-dakwah daklah kita pegang akidah salah ni, bukan. Kita pegang sebagaimana yang tetap ada di dalam kitab-kitab kita. Dan ulama-ulama kita yang bermanhaj dengan manhaj salah tu jalan lagu tu. Maka di sisi kita ni Sayyidina Ali kita kena kata radhiyallahu an. Kita kata gitulah. Kita tak usah ikut turut rawafid. Dia kata karramahullahu wajhah. Itu adalah istilah yang tak dikenakan. Makna kata tak digunakan di dalam mazhab kita. Jalannya kita guna hak kita. Kita rasa fakhri, mana kita rasa megah apa yang ada di sisi kita daripada apa alim ulama kita mengajar kepada kita. Nampak tu tak? Tu dia. Baik. Imam Ali ni ya ada beberapa perkataan dia. Imam Sayyidina Ali ni adalah orang yang faqih. Orang yang bijaksana, orang yang adanya kata dia tu sebagai kataan yang hikmah.
Kata yang boleh kita ambil waktu pe dalam masalah kita nak faham agama. Nampak tu tak? Tetapi kita ambil hak kita lah. Kita ambil hak kita dalam arti kata hak duk di dalam kitab-kitab ulama kita perkataan dia. Kita tak usah pergi carilah di dalam kitab hak Ar-Rawafid. Tak usah. Itu bukan jalannya kita. Kita memadai apa yang ada di sisi kita. Terutama kita sebagai awamun nas, orang Islam yang bukan ahli, kita nak pergi kajikan perkataan-perkataan di dalam jalannya Ar-Rafidah, itu lepas kepada ahli dia lah. Kita ruang kepada ahli dia, ia duk cara sana. Ia duk cara sana. Kita memadai dengan apa yang alim ulama kita bawa mari di sini. Dia katakan, kaifa arafta rabbak? Bagaimanakah mung tu wahai Sayyidina Ali nak kenalkan akan Tuhan? Kita nak kenal Tuhan ni macam mana? Adakah kita nak kenal Tuhan tak berjiring, tak berjising, tak jauha, tak arak, tak jahafiri, tak atas, tak bawah, tak kiri, tak kanan, tak hulu, tak hilir, tak dalam alai, tak luar alai? Gitu ke? Wahai Sayyidina Ali? Tak. Nampak tu tak? Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak kenal pun istilah-istilah yang disebutkan tadi. Yang katakan sahabat tabi'in, atba'it tabi'in, hatta sehingga imam pak pun tak tahu-tahu pun. Nampak tu tak? Maka bagaimana orang mai tanya Sayyidina Ali nak kenal Tuhan macam mana? Cara kita nak kenal Tuhan macam mana? Dia kata araftu rabbi bi rabbi. Ni sedap ni. Kenal Tuhan ni, aku kenal dengan Tuhan, aku kenal. Makna kata kita kenal Tuhan sebagaimana Tuhan mengenalkan dirinya. Tu. Kita nak kenal Tuhan ni, kita kena kenal sebagaimana Tuhan mengenalkan dirinya. Makna kan? Ulama tafsir kata, min khilali ayati rabbi. Daripada ayat-ayat Tuhan kita lah. Tuhan dah mengenalkan diri dia dalam Quran macam mana. Tu. Macam mana Tuhan dah royak hal Tuhan di dalam Quran tu. Padahal dah tu. Kita ke ahli sunnati wal jamaah duduk di atas bantal salafus salih ni, kita kenal Tuhan melalui Al-Quran. Melalui apa? Melalui Al-Quranul Karim. Tu. Makna kata dalam Quran tadi itu ada ayat-ayat yang Tuhan duk ceritakan hal dia. Nampak tu tak? Walaupun kita mengaku kata dalam Quran tu ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Akan tetapi mutasyabihat di sisi ahli ulama salaf bukan makna mutasyabihat pada perbuatan Tuhan, pada sifat Tuhan, pada nama Tuhan, pada makna dia tu bukan. Bahkan mutasyabihat sekadar di hakikat dia, kaifiat dia, hak tu yang mutasyabihat. Sebab tu wajib kita beriman dengan ayat tu dan boleh kita gunakan ayat tu dalam arti kata kita nak kenalkan Tuhan kita. Itu cara hak kita. Nampak tak? Itu cara hak kita. Ada pun cara mereka yang nak jalan lain daripada tu, biar dia jalan lagi. Khaliq sabilahum. Jalan ke dia. Tapi kita kenal Tuhan sebagaimana hak rakyat tadi. Kita tak kenal Tuhan lain daripada tu. Dan kita ingat mulai ayuhas sunniyun, ahli sunnati wal jamaah duduk di atas jalan yang salafus salih. Ingat mulai kata, tiap-tiap perkara yang Allah Subhanahu wa taala itu menyifatkan diri dia, kita jangan kata itu mustahil. Jangan kita kata itu tak boleh nak jadi. Bila? Apabila Tuhan menyabitkan di dalam Quran dengan cara nyata-nyata. Kita boleh juga nak kata hak ni mustahil bagi Tuhan. Hak ni Tuhan tak ada kehendak. Bila? Apabila Tuhan nafikan daripada diri dia. Okey, tak ada masalah. Tak payah kali kita nak pergi jumpa dengan Tuhan, manhaj tu lah, jalan ni hak tu lah adalah jalanan yang selamat, lagi lebih reti, lebih tahu dan bahagia. Bahagia dunia dan di akhirat nanti. Lain daripada tu tak ada pihak duk jamin. Nampak tu tak? Tak ada pihak duk jamin. Jaminan tak ada daripada syariat kita. Maka apakah kita pergi pakai jalan ni yang tak dijamin, tinggal jalan ni hak dijaminkan. Kok mana? Mana akal cara mikir kita yang waras? Kata kita ada mempunyai akal, kita kena guna akal. Tiba-tiba
Cara kita nak mengenal Allah, kita mengenal dengan cara hak kita. Bukan kita mengenal Allah mengikut hak Tuhan mengenalkan. Itu salah lah. Salah balik diri cara mikir kita, mikir salah. Sebab tu Sayyidina Ali kata, araftu rabbi bi rabbi. Kenal aku dengan Tuhan mengenal. Allah seni. Tuhan mengenalkan diri dia. Tuhan nak kenal dalam Quran macam mana, kita kenal tu waktu. Tu. Ai min khilali ayati rabbi. Daripada ayat-ayat Tuhan aku ni. Gitu. Kamar kita nak tahu maksud. Maksud Tuhan ni kandak macam mana dalam ayat ni. Tuhan maksud makna ya macam mana dalam ayat ni dan sebagainya. Imam Ali kata, wa araftu murada rabbi bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah seni sungguh. Dan aku mengetahuikan murad maksud hak Tuhan aku ni dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana ada Nabi Muhammad, jadi kerja Nabi itu bukan sekadar menyampai. Bahkan dia menerangkan, menyata, beri keterangan, beri keterangan, beri penerangan, berinya kecerahan, boleh. Daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ayat Quran terang daripada ayat Tuhan. Tuhan kata, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbika. Hai Rasul, kena kepada Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, sampailah apa yang aku turunkan kepadamu sampai pada umat. Balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Kalau mu tak buat, makna kata mu ni khianati amanah risalah. Nabi tak ada sifat dengan khianat. Sifat mustahil bagi Nabi alaihissalatu wassalam. Sekadar Nabi menyata, sekadar Nabi menyampai saja ke ayat Quran kepada kita. Tak. Bahkan Nabi SAW khija dia tubayyina linnas ma nuzila ilaihim. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Kami waktu turunkan ayat Quran kepada engkau dan engkau itu menyatakan kepada umatmu pula. Habis dah lah. Ayat Quran mari, kemudian Nabi menyata. Sudah. Khija ulama, mai royak kata Tuhan kata gini, Nabi kata gini. Tuhan kata gini, Nabi kata gini. Bagi biar. Bagi umat Islam. Ada pun orang yang bukan Islam, yang nak lawan Islam, gunanya cara pelasapah ke apa, yang nak ada satu kumpulan daripada ulama Islam yang jadi ahli untuk mempertahankan perkara tersebut. Hak tu tak apalah. Tu. Tapi nak mengerajikkan semua kita ngajikan benda-benda yang bukan daripada asal daripada Quran dan asal daripada hadis dengan dakwa kata takut orang itu nak mengajakkan kita ataupun orang nak serahkan kita cara mikir agama kita, pegangan kita, iman kita, itu bukan. Adakah dalam negara semua tak kira lelaki, tak kira perempuan, tak kira tua, tak kira muda nak jadi askar belaka? Adalah tu. Mana negeri mana buat di dalam dunia lagu tu? Tak ada. Akan tetapi, kenapakah akal kita ni kita tak kira, tak timbang? Kita duk pergi ngaji ilmu-ilmu lagu tu. Awak apa kok mana? Kerana kita itu tak mikir. Tak mikir kata kita nak kenal Allah macam mana, nak tahu maksud Allah macam mana, kita terlupa. Sebab apa kita terlupa? Kerana kita tak ada baca mana, tak ada dengar mana, daripada cara kita nak beriman dengan Tuhan tu, daripada anak murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hak generasi pertama. Dia humus sahabah. Terutama ni puak-puak Sayyidina Ali, Sayyidina Uthman, Umar, Abu Bakar dan sebagainya. Itu tempat yang kita itu kena kira dan cara. Baik. Tu dah. Tak ada payah cara kita nak beriman. Tak ada jadi wajib di atas kita kena dogi tahu kan istilah-istilah yang lain hak luar daripada Islam. Mari duduk dalam agama Islam, tetapi seolah kata dia tu wahyu daripada Allah Ta'ala dan Rasul Islam, lebih daripada Quran, lebih daripada hadis lagi. Kita membesarkan, memuliakan, mengagungkan, kita mengaji, kita mengajar, kita sebar, lebih daripada kita sebarkan Al-Quran, lebih daripada kita sebarkan hadis. Adakah layak dengan kita sebagai orang Islam nak buat seumpama tu? Tidak sama sekali.
Nampak? Tidak sama sekali. Sebab itulah kita boleh kira akal fikiran kita ada. Hak itulah yang patut layak kita kena kira sungguhnya. Itu yang ketiga. Yang keempat ni makna lagu mana? Kama anna tafakkura fi ala'illahi fi ala'illah wa ni'amihi yulidul mahabbah. Makna kata sebagaimana kita memikir pada nikmat-nikmat, mana kepada kejadian-kejadian nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala menghasilkan bagi kita itu sifat kasih. Memang dah apabila kita memikir kata yang manakah yang duk carakan kita, yang manakah yang duk berikan kemudahan kepada kita, yang manakah duk belakan kita dan sebagainya, kita jadi berasa kasih saya kau tambah. Kasih saya kepada kepada Tuhan. Itu besar sekali. Kepada mana? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman di dalam Al-Quranul Karim, Tuhan katakan, qala subhanahu wa ta'ala, alam tara anna allaha sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabim munir. Maksudnya, sebagaimana ulama kita hari ni daripada ayat Quran surah Luqman ayat 20, dia katakan maksud, tidakkah kamu melihat manusia tak nampakkah bahawa Allah Ta'ala telah memudahkan untuk kamu apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Tuhan mudahkan apa yang ada di langit daripada awal-awal, daripada ujian-ujian hak di bumi, daripada pokok kayu, daripada ni Tuhan belaka tu. Hak kita boleh duk makan, duk minum, hak kita boleh duk jadi tenang, senang, jadi bolehnya nikmat Tuhan duk bagi tu, manusia. Dan ia telah turunkan atas kamu nikmat-nikmat yang zahir dan yang batin. Memang Tuhan lah duk uwi kita itu sihat. Tuhan duk uwi kita kenyang, lepas kita daripada dahaga, lepas kita daripada bala petaka dan sebagainya. Allah Jalla sya'nuhu wa taqaddasat asma'uh. Rupa jangok kita tengok, sedap tengok, bau pun sedap, nampak merah molek, berwarni muka, bercahaya, bersinar, berdalai diri dia pun sihat, tak ada sakit demam, tak ni, semua tu daripada Allah. Manusia ni Tuhan ada ayat, wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah, luar dan dalam semua daripada Allah Subhanahu wa taala belaka. Tu. Tetapi ada satu kumpulan daripada manusia. Lah mana? Wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilm. Tetapi sebahagian daripada manusia ada yang membantahkan keesaan Allah Subhanahu wa taala dengan ketiadaan mempunyai ilmu. Dagi bakit bahawa terhadap apa yang Allah Taala berikan kepada dia, sandarkan kepada tabiat. Semua itu tabiat belaka, semua itu jadi sendiri belaka, semua itu tak sakut paut, semua kepandaian aku, semua daripada pemikiran aku. Ya Allah, itu panggil zalim kepada diri. Manusia galik lah kalau tak ada ilmu pengetahuan, banyak jadi gitu. Banyak jadi gitu. Jadi gitu tu adalah zalim kepada dirinya sendiri. Manusia, kamu adalah manusia, hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menjadikan kamu, Allah lah yang merezekikan kamu, Allah lah yang memudahkan bagi kamu. Ingatlah kata jangan kita membantahkan Allah Taala. Jangan kita itu wak belakang dengan Tuhan. Wala hudan wala kitabim munir, dan tidak ada petunjuk dan tidak ada kitab yang memberikan keterangan. Tak ada. Dalam kitab mana-mana pun, agama mana-mana pun tak ada dok mengaku. Kata dia menjadi tu, menjadi ni, dengan cara kasar-kasar tu tak ada. Nampak tu tak? Sebab tu Tuhan cabar tu, aruni madza khalaqu. Aruni madza khalaqu. Cara ayat aku gapo hak membuat, buat gapo. Ni. Salah kata, lah tak ada buat gapo, kita nak pergi jawab lah mana. Tu nak jawab lagu mana. Baik.
Itu setengah daripada ayat Al-Quranul Karim. Yang kelima, kama anna tafakkura fi hal muslimin yawm yulidul alam 'indal 'abdi at-ta'ammul. Juga sebagaimana kita apabila mikir terhadap keadaan orang Islam hari ni, timbullah berasa kecil hati. Berasa kata tak sedapnya hati. Sebab apa? Sebab pakat terlupa belaka ke. Golek ke pakat terlupa, pakat lalai, pakat suka ria, pakat tak ada tunai apa amanah. Salah kata lah. Salah kata dia tu duk cari buku dengan Tuhan, nak Tuhan seksakan dia. Jelah tu. Jadi nampak bagi orang yang gunakan akal fikiran betul kena kepada hakikat. Kena pada hakikat benda tadi itu. Itulah sedikit daripada faedah-faedah kita mikir pada kejadian Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita tengok matlamat itu, mata pelajaran yang ke-14 pula, ad-darsu ar-rabi' ashar. 14 dah ni. InsyaAllah 14 dah ni. Ia kata at-tafakkuru fi khalqillah ni. Yang kedua pula ia katakan asbabu bu'dil 'abdi 'anit tafakkur. Sebab-sebab manusia itu jadi jauh daripada mikir. Mikir pada kejadian Tuhan, mikir pada kebesaran Allah, mikir pada kekuasaan Allah, jadi jauh. Apa boleh jauh? Sebab gapo? Mari kita tengok. Dia kata asbabul bu'di 'anit tafakkuri kathiratun. Sebab jadi jauh daripada kita mikir. Itu banyak. Kalau nak sebut mari tu tak habislah kalau kita nak bilang. Tetapi nak wari hak kasar-kasar, hak boleh pakat duk nampak dengan mata kepala belaka. Minha, yang pertama sekali, mari kita tengok. Al-jahlu billahi azza wa jal. Jahil dengan Tuhan. Tak tahu. Jahil dengan Tuhan ni mana kan? Tak kenal Tuhan. Itu mana jahil dengan Tuhan. Tak kenal Allah. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. Tak kenal Tuhan. Allah kata anak tak kenal mak pak. Anak murid tak kenal tok guru. Itu tak kenal. Apabila tak kenal, bagaimana ia nak kasih, bagaimana ia nak balas budi, bagaimana ia nak buat baik, tak ada jalan. Tak ada jalan lah kalau kita kecek tu, tak ada jalan. Al-jahlu billahi azza wa jal wa bi asma'ihi wa sifatihi wa awamirihi wa nawahihi. Jahil dengan Allah, tak kenal Tuhan, tak kenal nama Tuhan, sifat Tuhan, urusan Tuhan, suruh Tuhan, tegah Tuhan, tak tahu. Hari ni banyak orang tukar agama. Nas'alullah ta'ala as-salama wal afiyah. Manusia yang khabar kata kamu itu manusia yang beranak tu baik daripada perut ibu, bapa orang Islam. Kalau mung tu tak berjurus setara mana pun, janganlah kamu itu tukar agama. Kerana tukar agama itu adalah rugi hidup kamu. Kerana kamu itu bukan sekadar nak hidup di dunia ini sahaja. Dunia ini sebentar sahaja, bukan berkekalan. Bahkan kita akan kekal di satu negara, satu negeri akhirat. Kalaulah kita tukar agama, nescaya kita akan masuk neraka kekal abadi dalam tu. Atau adakah sesuai kita buat pekerjaan macam tu? Cuba kita kira, wahai manusia, wahai saudara, wahai yang dikasihi sekalian daripada kawan-kawan, daripada semua orang-orang Islam kita terutama. Terutama saya nak nasihat kepada orang perempuan tu. Jangan kita turut orang asing siapa kena tukar agama, itu tak selamat kita. Tak selamat kita. Nescaya kita itu akan jadi rusak diri kita, rusakkan hidup kita. Belum daripada kita nak pergi jumpa dengan Tuhan. Azab Tuhan ni syadid. Kita nak setara mana buah, setara mana, nak tak molek setara mana. Tapi agama kita, bilalah kata dia adalah darah daging kita. Jangan kita tukar mudah-mudah.
Hari ni Masya Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Banyak daripada orang-orang yang tak ada ngaji agama. Nah, biasanya kata, duk nak, apa nama ni, duk nak tukar perkara-perkara tersebut. Tukar perkara tersebut. Bukan mudah nak benda ni nah. Al-murtaddun, orang yang murtad ini, habis. Amalan dia habis licin. Akhirat esok kekal pergi neraka. Nas'alullah ta'ala as-salama wal afiyah. Ini bukan hukuman daripada hamba. Hukuman daripada Allah yang menjadikan kamu. Jangan mikir molek. Jangan kita guna otak kita molek. Tak ada dah. Yang mengadakan makhluk ni dengan sebenar-benar lain daripada Allah, tak ada. Fikirlah nak jalan mana, jalan tu, jalan ni. Semua hak duk dakwa jadi Tuhan tadi tu, orang panggil kata taghut belaka. Benda plesu saja-saja. Tak kira hukum. Tak kira cara mikir. Tak kira teori. Tak kira apa-apa kata lagi lah. Semua adalah makhluk. Tak ada satu pun daripada perkara yang kita nak agak jadi Tuhan tu, Tuhan sungguh sifat Tuhan ada dia, tak ada. Tak ada. Sebab tu jangan duk buat lagu tu. Mikir wi molek. Kata kita ini hidup tak dunia ni sekali. Buahlah nak buah lagu mana kalau tak agak tak tahan agak. Tapi jangan tukar agama. Tak boleh. Tukar agama ni tak boleh. Jangan sama sekali. Nampak tu tak? Ni apa yang kata perkara yang kita itu kena duk bergaduh. Kena duk bergaduh daripada adik-beradik kita. Nah, kawan-kawan kita. Apa nama orang panggil kata jah. Apa nama ni? Jar. Jar ni mana kata orang duk sekelilingi kita. Daripada ahli kampung kita dan sebagainya. Dan kita sebagai ketua ni, janganlah kita senyap dalam masalah ni. Imam, khatib, Bilal dan pegang jawab kuasa masjid, pegang jawab kuasa hak tinggi-tinggi lagi. Nah, haduk pangkat wilayah dan sebagainya kena pakak-pakak. Pakak-pakak pehe. Pakak-pakak royak. Pakak-pakak heret tangan nasihat menasihat. Jangan kita senyap, tak boleh. Senyap hak ni makna kata kita kena tanggungjawab dapat Tuhan banyak. Nah, tak sah pada situ. Kita kena selesai urusan itu belum daripada kita nak pergi jumpa dengan Tuhan. Tak kira kita nak pergi di satu tempat ni dengan kita ada binatang ternak ke di rumah kita, berbagai-bagai ni kita tak ada tinggal berapa langsung dia ni, air pun tak tinggal, upai pun tak tinggal, ya tak boleh, ya kena bercara. Kita nak pergi jumpa dengan Tuhan atas bau kita ni berapa amanah hak Tuhan wi kita daripada hak kelebihan tu. Kena siap sedia. Sebab tu jangan kita buat mudah masalah ni, jangan kita buat mudah. Yang kedua, dha'ful imani billahi azza wa jalla wa bil yaumil akhir. Ni hingga sikit. Jadi lemah. Ada. Iman tu ada tapi iman lemah. Sebab tu jadi mikir tak nampak tu. Tak nampak hak di sana tu. Tak nampak. Hak Tuhan duk royak tak nampak. Hak Rasul duk royak tak nampak. Ya tak nampak. Sebab dhaif. Lampu kita ni, elektrik dia ni tak gerak, lemah. Ni nak suluh tak pergi ya. Supaya juga iman seseorang. Iman dengan Allah dan hari kemudian. Hari akhirat ni kalau tak cerah, ya jadi belaka. Hak jadi tak tinggal ke mudarat hak ada di sisi dia itulah. Kerana apa? Kerana akhirat tak nyata. Ya Allah, minta cucikan hati kita. Nampak jelas hari akhirat. Nampak. Kerana kita kena pergi belakang. Ya tak ya apa ya kena pergi. Ya pergi sini. Ya tak boleh dah. Lain tak ada dah. Nampak tu tak? Tak ada. Sebab itulah kita ni duduk di atas batas sehat betul dah ni. Kita kena jagalah pula. Jaga molek. Nah. Wabti'adu 'anil ajwa'il imaniyah, dan dia jauh daripada kebersihan iman.
Jauh daripada kebersihan iman ni timbul daripada mana? Apabila lemah iman kita dengan Allah, ya makan benda jadi tak molek. Makan harta haram, perniagaan haram dan sebagainya yang menjadikan daging darah. Apabila jadi daging darah, selaput muka tu jadi katuk kan. Katuk mata, pelita, lampu iman kita tu dalam jasad kita, dalam diri kita jadi habis. Yang nak pergi tak boleh. Jadi jauh lah, jadi malah orang duk buat kebaikan gapo pun jadi tak nampak. Kalau buat pun ada riya, ada riya, nak menunjuk, nak gapo, ada tujuan balik belakang. Tujuan tu habuai dunia ni juga, dia tak pergi kepada akhirat tu. Ni tempat yang jadi sebab kita itu jadi jauh daripada kita mikir nak berapatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana gapo kita orang Islam kena mikir macam ni? Kerana kita yakin kata kita dijadi ni untuk ibadat, bukan untuk nawi kita macam kita ni. Sebab sini ni tempat coba ya. Ingat nah, dunia ni tempat coba. Nak tengok kata kita ni lagu mana? Itu tempat coba. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah. Susah. Ayat kita dengar sokmo, baca pemuda atas lidah, tapi perlaksana sungguh susah payah. Apabila kita tak kenal Tuhan dengan cara sebenar, iman kita tak kuat sungguh dengan Tuhan dan hari kiamat dia, payah kita nak buat kerja. Nak kontrol diri kita tu, duduk di atas bantal sel tu, payah. Letih. Semaya kita ramatkan mudah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Susah berat malaikat di atas orang khasyuk saja. Lagu mana rupa katanya alim ulama kita, tempat teh kita seumpama burung liar duduk dalam sarang. Lagu mana jadi? Burung liar duduk dalam sarang, kamar sakut di tepi batas pula sekali lagi. Kereta duduk lalunya, gelepar terkadang. Habis nyawa keadaan gitu. Kita apabila masuk dalam masjid, puasa nak tubuh, cari juga. Apa setengah daripada orang tak ada ni. Dha'ful iman. Dia tak pergi. Nak mikir jadi, gitulah. Apa mikiran dalam dunia sekarang lah ni, berapa jenis pemikiran. Masuk dalam hak kita baru-baru ni, liberaliyun lah. Almaniyun, sekolah tak sekolah, komunis tak komunis. Ra'sul mal, pesan kata kira pada harta benda, ada perhubungan, harta benda, ada habuai, ada tujuan. Bukan kata keimanan, keikhlasan, tak. Ni kita duk kecek terhadap orang kita, orang demo, orang asing. Apalah yang ada orang cara hadiah tu. Tapi kita ni nak muamalah diri kita dengan Tuhan ni macam mana? Ni tempat yang kita kena duk kira cara. Kita kena duk kira cara. Dan sebab yang menjauhkan hamba daripada cara pemikiran yang betul tu mana? At-takasul 'anit ta'at wal ibadat. Mari jadi malah. Nak taat ke Tuhan, nak ibadat malah. Nak berzikir pun malah. Azkar pagi petang pun tak boleh nak jaganya kata hak lain. Mujahid Ibn Jabr, anak murid Abdullah bin Abbas, kata siapa dia jagakan azkar pagi petang ni, ia masuk di dalam allazina yazkurunallaha katsira. Mereka yang masuk diri tu dalam orang yang zikir pada Allah Taala tu banyak. Tapi kita tak boleh nak jaga juga. Sebab tu timbul perkara-perkara yang jadi halangan di dalam hidup, tak nak jadi bahagia dak. Ni tempat yang dia itu berkesan kepada hidup kita. Apa? Karena kita mikir tak kena. Yang keempat, ada muta'assuri bi ayatil Quranil Karim. Tak ada berkesan apa ayat Quran. Hak Tuhan ayat tu, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Tak ada berasa. Apabila dibaca ayat Quran tambah iman, tak jadi. Terkadang berasa apabila baca ayat Quran berasa serabut tambah. Saya masa duk belajar dulu, ulama kita duk tafsir Quran,
Kita pergi duduk bawah-bawah kaki mereka untuk mengambilkan ilmu pengetahuan. Dia ada royak salah seorang daripada orang Mesir lah. Dia ni dekat dengan nak mati. Duk dalam keadaan dekat dengan nak mati. Duk dalam keadaan mana? Duk dalam keadaan yang dia itu penat. Orang royak dia. Mucaklah, dengarlah Quran. Oh, katuk Quran, katuk. Buka lagu. Nah. Kira lagu mana, harta aku lagu mana, gitu dah jadi. Duduk dalam keadaan mata tak buka, dah mulut dia boleh kecek. Orang kita cek tu, tepat satu pecaman alamat apabila sakit teruk ni mata tak terbuka. Kat mana gerak anak mata di dalam. Tu makna sakit teruk lah tu. Memanglah, gitulah. Duduk dalam keadaan yang penat dah. Tapi hati tadi itu lah mana? Tak ada beri kesan apa-apa. Berasa serabut pula terhadap ayat Al-Quranul Karim. Sebab kita tanya diri kita. Kita sampai situ ke tak? Kalau tak sampai, Alhamdulillah. Kalau sampai, cepat-cepat. Nah, beki diri. Kita pakai beki. Saya kena beki juga. Bukan makna kata ada dengar saja ni. Tak, kita kena beki. Sama-sama kita kena usaha. Dalam arti kata, watawasau bil haq, watawasau bil sabr. Kena pakat-pakat tawasau. Heret mengheret aku. Nasihat menasihat aku. Gitu. Tu Islam. Tidak ada lebih guru di atas anak murid ke anak murid di atas guru ke pada mizan timenge neraca Allah Subhanahu wa taala. Nah, sama-sama kena buat kerja, kena buat amal belaka. Bukan makna kata tok guru boleh mengajar, ya buat amal dak. Nampak? Bukan makna kata orang pendengar kena dengar saja, ya buat amal dak, ya kena buat. Baru nak hasil. Nampak? Walaupun oleh kacamata ni ya adalah lebih orang mengajar dengan orang mendengar, ya ada lebih apa lain, tetapi pada hakikatnya mizan Allah Taala gitu. Sebab tu kita kena cek sama. Diri kita cek. Setiap tahun kita cek tengok lagu mana ratik, gula di dalam tubuh kita, darah kita, perjalanan maidah kita, gapo lagi lah, semualah kita kena pergi cek tengok. Lepas tu ni, kita kena cek ni. Ini sebagai pemeriksaan terhadap diri kita. Periksaan terhadap diri kita, kata kita setara mana? 1, 2, 3. Kita kena dengar semua. Kalau tak dengar, dia terlupa. Kita terlupa, manusia ni terlupa. Tak ada. Amba terlupa. Semua manusia dia terlupa. Sebab tu kena dengar semua. Kenapa Tuhan syaratkan semaya 5 waktu? Kerana nak menyaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ada sama. Kalau nak salat tu kan ada sama, tahiyat dan tahiyat tu ada sama. Karena hadza kalimatan ni, 2 kalimah ni lah najah. Menajahkan kita daripada seksa. Tak ada hak lain. Hak tu maksud atau yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Nak letakkan hak tu tadi. Ya Allah, tapi kita ingat man 'asha 'ala syai'in mata 'alaih wa man mata 'ala syai'in bu'itha 'alaih. Siapa dia hidup di atas gapo, dia akan mati di atas muka tu. Siapa dia mati di atas muka tu, dia akan bangkitlah keadaan itu. Itu adalah perkataan-perkataan alim ulama kita. Lagi lagu tu sungguh. Hidup lagu mana, mati lagu tu. Mati lagu mana, bangkit lagu tu. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala berikan benda-benda yang bagus bagi kita. Yang kelima, al-ghurur. Gapo mana ghurur? Berasa kata terlupa akhirat. Tu mana ghurur? Terlupa. Kata kita mari dunia ni mari buat apa? Reti kata wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tuhan tak jadikan jin dan manusia malaikat nak ibadat kepada dia. Tahu. Sekadar balik bahasa tu pia-pia boleh tahu, tapi nak masuk di dalam hati, masuk dalam cara memikir, masuk di dalam hidup dia tu bukan mudah. Ghurur. Sebab Tuhan kata wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Benda tak benar kali. Seumpama kita naik kenderaan kita, nampak di hadapan batas ni, tembok kita ni nampak supaya air. Apabila kita pergi tak ada. Sebab tu Tuhan kata
walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu adh-dhan'anu ma'a hatta idza ja'u lam yajidhu syai'a. Ini hak takut. Amalan-amalan orang kafir seumpama Tuhan banding kata air yang ada di dalam jalan kita berjalan ni. Nampak semua dengan air. Apabila kita pergi tak dapat gapo. Hak tu kita takut. Amalan orang kafir pasti jadi gitu. Tapi kita hiduplah dunia ni terkadang rasa gurur. Aku segar lagi. Aku ni muda lagi. Aku ni kaya. Aku ni pandai. Aku ni cidik. Sebagainya. Gurur. Wa tulul amal. Apa mana tulul amal? Harapan tinggi. Apa mana harapan tinggi di sini katanya? Yakni saufa. Nanti dulu. Belalah dia mau ngaji malam-malam dia tu yang ada dalam internet kita dengarlah lek belakang pada tu. Syaitan mari kalau panjang tu nak dengar sejel lebih tu dia tu tak dengar. Jadi gitu. Jadi habis. Nampak tak? Akhir-akhir tak ada apa sekarang. Sebab tu kena usaha. Saya sendiri apabila nak mari duduk atas meja kena gapo kena gini kita ni atas kewajipan yang Allah Taala suruhkan kita, amanah kita. Kalau nak kira berasa malah, berasa tu, berasa sakit orak, berasa gitu. Jadi akan tetapi tak boleh. Apabila kita niat, kita kena buat, kita istiqamah insya-Allah Allah Taala jagakan. Semana kita mampu kita buatlah. Nampak tak tu? Kita buat masa mana kita sama mulazamah, buat sama. Nampak? Masa kita taklah masa kita free macam mana, tak ada gapolah. Kalau kita free masa siari, malam. Saya free masa malam, okey, tak ada masalah insya-Allah. Nampak tak? Tu. Yang ke-6, kasratul fitan wasyubuhat wasyahawat. Ni ialah banyak fitnah yang kita duk ni. Hari ni kita banyak fitnah sekali kita duk ni. Nah, kita duk ni banyak fitnah. Fitnah daripada cara mikir. Orang panggil ghazwatul fikr. Peperangan cara mikir. Bukan peperangan pakai pedang, pakai dak dah. Peperangan cara mikir. Nampak rupa seumpama orang juru, orang molek. Tapi cara mikir tak. Nampak rupa agama tapi cara mikir madi. Madi makna gana? Makna kata harta benda. Nampak ke kereta orang, nampak ke duit orang, nampak ke rumah orang, nampak ke tanah orang, hanya nampak. Tengok pada rupa, ya Allah, supaya orang warak tawaduk dah. Tetapi cara mikir, hatu mana? Fitnah. Nah, kita tak sah kata korang tu kata, dia suluh diri kita. Tengok hadap uah kereta kita, kena tengok hak tu. Ini gaduh nak kata ke orang, kita tak ada tengok diri tu salah, tak betul lagu tu. Nampak nah? Mana kata fitnah banyak. Dan syubhat, Allah hak ni takut sekali kesamaran. Yang nak heret juga manusia itu tubik daripada pahami hak Quran hak benar-benar tu. Hak hadis hak benar-benar tu nak tubik orang. Tak saya bergantung kepada dua sumber ni. Sebab asy-syaitanir rajim ya dah ya janji dengan Tuhan la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila. Ya nak buat kita sebagai kuda untuk nak bawa pergi kok mana pun boleh. Itu syaitan. Dia tak akan berhenti. Hak besar sekali dia buat kesamaran mari. Hak rupa agama gi, hak rupa politik gi, hak rupa perniagaan gi. Hak rupa pengajian gi, tak kira. Semua tadi itu ada syubhat. Nah, heret kita tubik pada ad-dinus sahih, agama yang sahih. Agama yang sahih tak payahlah. Tak payah kita kena duk mikir jadi banyak. Apabila orang baca ayat Quran, bacanya hadis Nabi, kemudian ambil fahami para sahabat mari, okey tak ada apa, duduk situ. Yang so lagi tu ingat molek. Cara kita nak faham Quran daripada orang ngajar Quran ni, kita tahu kata ya tadi itu nak tahu mana. Kata dia ni ambil ayat Quran ni betul dengan maksud hak Tuhan. Lagu mana? Kita kena tengok kata ya ambil ayat tadi itu betul ke tak dengan matlamat hak Tuhan nak. Kerana Quran ni ya tafsir setengah di atas setengah. Makna kata ia menyata setengah di atas setengah. Bukan makna kata sini tak menyata, lain apa tak menyata. Tak. Sini tak nyata, lain nyata. Maka
Yang benar, yang istidlal, yang bawa tubik ayat Quran, makna kata dia buat tubik dengan cara hak merangkungi. Bukan ambil ayat Quran ni untuk nak membantahkan ayat Quran ni, itu bukan. Kalau lagu tu jangan gaduh kata ia berhujah dengan Quran sungguh, tapi bukan jalan amanah lah tu. Bukan jalan hak Tuhan. Bukan jalan hak Nabi nak. Hadis pun serupa. Apa nak tahu main lagu mana? Kita kena dengar boleh 2-3 orang. Kalau nampak dia molek tak ada pia bantah tak ada apa. Kalau ada orang bantah kita dengar tengok kata macam mana ya istidlal. Kita akan nampak tu ya istidlal gini. Ya nak lagu ni. Tu makna kata ambil ayat Quran untuk gapo membantahkan ayat Quran. Orang panggil al-mira'u fil Quran. Tu salah sah di dalam agama kita. Nampak dah tu sebab tu kita jangan buat sudah tak sorang tak leh. Ini buat sudah atas orang. Aku lemon ni ada. Dengar tengok. Apa aja dah. Tu nak kita faham. Maka alhamdulillah di dalam ajaran sunni kita ni mana kata kita tetap dah Quran tafsir setengah di atas setengah. Demikian itu juga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syubhat kesamaran. Kemudian wasyahawat dan syahwat. Hawa berasa nak duit orang, berasa nak harta orang, berasa nak bini demon tu, berasa nak tok laki demon ni. Yalah, hawa. Nampak tu tak? Berasa nak rebut hak tu, berasa nak rebut hak ni. Panggil fitnatul hawa. Banyak mana dah? Makna kata dua hak besar-besar. Syubhat dengan hawa. Dah tu. Dua-dua ni teruk belaka. Tapi hak mana teruk? Hak teruk mana syubhat. Dok suka kata benda hak kena tu kena, hak tu teruk. Afaman zuyyina lahu su'u 'amalihi fara'ahu hasana. Makna kata dia nampak hak dia tak molek tadi jadi molek. Ni payah. Tu dah. Nanti kita cerah pada tempat-tempat yang lagi akan datang. Kita ikuti bersama insya-Allah taala. Ni tempat dia. Yang ketujuh at-ta'alluq bid-dunya. Gantung dengan dunia. Lagu mana gantung dengan dia? Mana hati itu gantung dengan dunia. Kalau tak boleh habuai dunia, lah mana jadi? Tukar agama pun tak apa. Mati pun tak apa. Bunuh orang pun tak apa. Buat sihir pun tak apa. Khianat pun tak apa. Sebab apa tu? Dia nak dunia. Sedangkan dia tak tahu. Kata dunia, kalau dia boleh tadi, hak dia tak leh tu. Hak dia duk nampak, hak dia tak leh tu. Kalau ia boleh mudarat bagi dia, tak tahu. Sebab tu Tuhan kata, asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Kita nak satu perkara, sedangkan hak kita duk nak tadi tu mudarat bagi kita. Hak kita benci satu perkara, sedangkan benda tu manfaat bagi kita. Kita tak tahu, Tuhan tahu. Maka kita serah pada qada Tuhan. Seni hak tu. Tapi kalau kita gantung kepada dunia, ya Allah. Tak boleh hak aku. Tak boleh. Tu. Mula cari lalu. Ya, break tak akal lah tu. Mula nak buat benda hak tak sesuai lalu. Nampak tu lah. Nampak orang jual, nampak nak tagih molek. Ada dia ada usaha cara dia gitu dan gini. Gitu. Kita buat sihir dia. Jelah tu punah. Betapa banyak mana sihir hak berlaku. Di atas muka bumi hak kita lala ni banyak mana? Banyak. Terkadang setengah-setengah maaf nana. Setengah-setengah daripada orang rupa agama kata. Hak menyokong benda tu. Mana walah mana? 2-3 hari kemarin saya dengar kata, jadi kan kita nak pergi carinya habue, nak pergi cari perobat dengan orang tak berimeh. Jadi kan tu hewi juga ke dia. Perobat biasa mana orang tak berimeh? Perobat biasa puja lain pada Allah Ta'ala. Tu nak wi juga. Ni setengah-setengah daripada manusia. Bah orang awam, orang gapo, ya percaya. Ni nyanyi kita. Nyanyi makan diri belaka tu. Makan diri belaka. Sebab tu kita jagalah diri kita. Syubhat banyak hari ni. Syubhat banyak hari ni. Bukan sikit. Nampak tu tak? Kita perhati tengok. Nak qada hajat ke apa, panggil manusia. Panggil makhluk.
Ya tarim wa ahlaha, ya tarim wa ahlaha, ya tarim wa ahlaha. Bukan syirik dia kata. Nampak? Dia kata bukan syirik. Sebab kita tak nak pergi khalifah tarim ataupun ahli tarim itu menjadikan kita. Selama mana kita tak ada i'tikad lagu tu, tak ada apa, tak syirik apa. Bahagian Nasara ada i'tikad bila kata Isa jadikan dia. Maryam jadikan dia, jadikan langit bumi bila? Dia panggil ya Masih, ya Maryam gini. Hak tu syirik, hak ni tak. Ya Allah. Allah ni yang panggil syubuhat. Nah, apa panggil syubuhat. Ini yang panggil ajaran yang sesat. Ajaran yang menyalahi Allah Ta'ala dan Rasul. InsyaAllah Allah Ta'ala ada tentera dia. Allah Ta'ala ada duk jaga agama dia. Tak usah bimbang. Allah Ta'ala akan sepakkan benda-benda tu tubik. Cuma kita ni belum ada Tuhan nak beri pertolongnya, kita kena usaha tolong diri dulu. Jadi ambil ajaran-ajaran umpama tu mai duk pakai. Orang panggil ajaran al-kuburiyun. Nampak tu tak? Ajaran al-kuburiyun ataupun ubadil kubur. Yang ulama kita belum daripada ni duk membersihkan muka bumi kita ni daripada perkara-perkara tu. Mereka itu nak wari benda tu klik semula. Tikak malam Jumaat tok nenek klik berapa nama je lah belakang tu. Panggil ajaran khurafiyun, khurafat. Ajaran yang menyalahi Allah Ta'ala, menyalahi Rasul. Ada lagu tu. Nampak je tak? Tak sama sekali Allah Ta'ala membantukan mereka itu. Tu tak? Tu tak sama sekali. Ayat Tuhan kita baca tu kita kena tadabbur molek. Wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Tu dia. Yang keseterusnya at-ta'alluq bid dunya. Wasyafa gapo tu? Wasyaghafu biha. Gantung selapuk di hati dengan dunia. Kejap. Aku kalau tak leh lagu mana pun aku tak apa. Kalau bahasa tani panggil tak jang. Aku tak reda. Pahala mana aku kena boleh? Pahala awak lagu mana boleh? Cari jalan. Tu panggil kata timbul tu. Timbul daripada dok gantung pada dunia. Ad-dunya zailatun. Ya binasa. Allah nak terima nak ikut Tapi nak ayat satu perkara tu dunia ni zailatun. Dia itu adalah binasa, tak kekal. Yang ke-8 mukhalatatul fasiqin. Apa mukhalatatul fasiqin? Yakni kita lagi bergelomok dengan orang tak ada beragama. Orang Islam tapi tak ada pergi pada ajaran. Gelomok dengan dia. Nah, mana kata kita mendekati dia, kita duduk dengan dia dan sebagainya. Maka jadi sebab-sebab kita tu jauh daripada apa? Jauh daripada kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke seterusnya bahagia cara kita nak mikir. Kita nak mikir ni bahagia dia. Ulama kita nak ayat sikit sini. Dia kata hunaka iddatu anwa' minha. Di sana ada beberapa bahagia daripada cara kita nak mikir. Lagu mana kata? Yang pertama, at-tafakkur fi ayatillahi azza wa jal. Kita mikir pada kejadian Allah. Kita telah lepas mari dah. At-tafakkur fi ni'amillahi azza wa jal wa alaihi. Dan kita mikir pada nikmat Allah Ta'ala dan pemberian Allah Ta'ala. Mikir kata hak Tuhan, hak wak Tuhan wi kita. Asal kita tak ada Tuhan wi tu, mikir kata hak Tuhan. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada nikmat kita hasil dapat tu maka daripada Allah Subhanahu wa taala. At-tafakkur fi kitabillahi azza wa jal. Kita kena mikir pada ayat-ayat Tuhan tu. Hak kita baca tu kena tadabbur. Sebab tu kita kena baca Quran serta kita mengaji tafsir daripada alim ulama kita. Tu sungguh. Apabila sungguh boleh. Tak usah duk gi pengaruh lah dengan kesambaran kata kita tak sesuai, tak layak kita mengaji Quran ni tak sesuai bagi kita dan sebagainya. Itu apa yang kata ajaran yang sesat belaka tu. Ajaran yang sesat yang keluar tu baik daripada cara memikir orang yang ada habuan yang tertentu dengan kita. Maka kita letaklah pendapat dia pada tempat dia, kita boleh duduk situ. Nampak? Kita boleh duduk situ. Biarlah
Demo tak sihat tak apa, kita nak. Tu jadi kata kita nak. Kenapa? Kerana benda bermanfaat. Nampak tu tak? Kerana ini benda-benda bermanfaat. Au fi al-munajati wad-du'ai was-salah. Masa kita duk munajat Tuhan, duk rayu hati kepada Allah, duk berdoa, duk semaya, kita kena mengingat. Makna kata kita ada roh, bukan tangan kita duk minta ya Allah gini-gini, hati kita lain tu tak sah. Hati itu kena tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Semaya tu hati itu kena lekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan semaya pasal rupa saja. Ni hati nak semaya gi sekali tu. Tu dak. Tu. Yang keempat, at-tafakkur fi an-nafs wa halatiha. Mikir hati pada diri kita. Diri kita dapat nikmat hak diri kita. Nyawa sesedap. Nampak? Darah jalan dengan molek. Nampak tu tak? Gerak ke orak kita ke, cara memikir kita ke, dengar mata, cium, lidah kecak tega apa ni, semua kena mikir. Kata Tuhan ada belah. Nah, Tuhan ada belah. Kena mikir, jangan kita buat lepas gigi gitu, tak boleh. Dan keadaannya. Wa mahalikiha. Apabila Tuhan tarik gidah. Kita dulu wasa sehat lah ni, wasa tak sehat mana dah. Kita kena ingat tu. Nak ingat kata, nikmat hak Tuhan. Jangan kita kata lepas gigi tu bahasa dia lah. Tak boleh. Tak boleh buat kata bahasa dia. Nak buat gano kata kita Tuhan kita mai lama dah. Alhamdulillah ala kulli hal. Tu. Mulut kita tu kena sebut hak tu. Wa asalibi ilajiha wa najatiha. Dan cara-cara kita nak nak perobat dan kita nak wijaya, kita kena cari jalan hak Tuhan itu reda. Perobat boleh dalam Islam, sakit kena perobat, jangan duk lak gitu. Hak tak sakit kena jaga daripada sakit, bukan duk lak gitu. Nampak? Semua hak kita jaga daripada sakit, Tuhan suruh. Semua kita perobat, hak sakit dah kita perobat nak hingga Tuhan suruh. Bukan mana kata biarlah kalau Tuhan nak jadi lagu mana jadilah, kita buat lagu mana pun ya jadi. Nah, ya kena juga. Terkadang perkataan itu tu orang tak faham akan hakikat dia. Belahlah kita tak katuk hidung nak berjalan lagu mana, malah suya nak pergi gelomok dengan siapa. Orang duk orang biarlah demo pun mati juga. Ya pakat mati belaka. Demo mana-mana pun mati. Hatta pia-pia, hatta malakul maut hak duk cabut nyawa tu pun mati. Akan tetapi kita nak mati le keadaan mana? Cuba tanya diri kita. Nak mati le keadaan mana? Sebab di mulut tak apalah mati gitu mati gini. Maza tasta'id liyaumil akhirah. Mung tu cedek gapo ratik hari hak nak pergi jumpa dengan Tuhan. Ni buat sedap. Ni kita kecek biasa kata nak buat sedap mulut, nak benih ya. Tak ada gapo. Kalau kita banyak nak benih lepas dah tu. Gapo? Hak biasa sak rokok tu bergulung dah. Sebab tu jangan. Orang nak benih lepas dia dak benih. Ya dak situ. Kek rebuh makan mama. Nah, rebuh telur, makan nasi, tengok TV. Ya tu. Apa beza? Sebab tu kita orang yang berakal gapo, biarlah orang lain tak usah jawab gapo. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Salama setengah ulama kata senyap. Hak lain. Hak mulia. Kita buat kira dengan hak mulia. Nampak tu dah? Tu dia. Yang kelima, at-tafakkur fil ibar al-mu'athirati fin nafs. Makna kata ibrah, benda hak jadi molek-molek, hak berkesan-kesan, hak berlaku di diri kita ni, kita kena ingat Tuhan. Allah, kalau Tuhan tak selamat hari tu go, aku ni tak tahu jadi kan. Mengingat kata selamat, bahagia gapo ni daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan duk cara kita ingat atau Tuhan duk cara kita, bukan makna Tuhan duk lepas wigi gitu, bukan. Nah, Tuhan duk carakan kita. Itu maksudnya. Dan ambil sikit 15 minit insya-Allah. Awamilu musa'adati 'ala at-tafakkuri fi khalqillah. Mana perkara-perkara yang nak membantukan kita untuk nawi kita tu mikir kena pada kejadian Tuhan. Nak buat lagu mana? Nak kita mikir betul. Apabila kita mikir betul, hasilnya pun benda manfaat klik pada diri kita. Macam mana? Gapo rati? Hamba kita tengok. Nak bila dengan cara cepat-cepat.
Yang pertama, al-imanu billahi azza wa jalla wa bima'rifatihi ta'ala wa ta'zimi hurmatihi. Mula-mula sekali, alhamdulillah kita beriman dengan Tuhan belaka. Maka kita barukan iman kita dengan Tuhan. Dan kita mengenal akan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kenal dah Tuhan. Cara nak kenal daripada Quran, daripada hadis. Hak tu hak molek. Hak tu hak betul. Bukan sekadar molek dah, hak tu hak betul, hak kena. Hak lain pada tu tak kena. Tu lah. Lain pada tu tak kena. Pakai katuk pitu gitu lalu. Ambil hak Tuhan mengenal, ambil hak Nabi kenal. Sudah. Yakfi. Gilah cari ulama, alim ulama mana-mana, hak nak kenal Tuhan melalui Quran, melalui hadis. Sudah. Tak nak kena kecek banyak lah. Nampak tu dah? Hak lain, orang lain lah buat. Kita nak hak ni. Tu, aku hak ni, aku cara aku. Duduk situ. Dan kita membesarkan hukum-hukum Allah Ta'ala. Kita kena besar. Kadang-kadang hukumnya Tuhan kita nak buat, tak boleh nak buat apa dengan sebab kelemahan kita gini-gini. Tapi hati kita besar. Yang kita buat tak lekeh hukum Tuhan. Tak boleh. Yang kedua, al-istisyar azamatillah wa inkisaru baina yadayh. Dan kita rasa besar kemuliaan Allah Ta'ala. Rasa kata, tak ada dah. Kalau lah nak kira aku ni nak sapa sini, tak sapa. Kalau Tuhan tak boleh sapa. Duduk situ. Hati orang Islam yang duduk situ. Saing orang. Menghidupkan masyarakat dan sebagainya. Tapi hati tu kena gantung sini. Duduk sini. Tu makna orang Islam hak sungguh. Nampak? Dan kita berasa kata kita ni tak ada. Lemah kita. Kalau Tuhan tak tak sah lah. Tu nak kita faham. Nak kita faham. Jadi molek. Yang ketiga, tadabbur al-Quranil azim. Kena tadabbur Quran. Tadabbur Quran, baca serta kita dengar ahli tafsir mentafsirkan. Hari ni tiap-tiap pagi orang ada tafsir. Daripada negara Malaysia pun ada, daripada negara kita pun ada, Indonesia pun ada. Hak pesen berhenti dengar bahasa Arab, hak Arab pun ada. Hak tu sedap lagi. Gapo kita? Hak bahasa asing pun ada. Gapo kita? Bahasa Melayu pun ada, bahasa Thailand pun ada, bahasa ada belaka. Cuma bila cuba kita tanya kita, aku nak reti isi kandungnya Tuhan hantar gapo kepada aku. Quran ni kitab untuk kita. Jangan duk faham kata kitab untuk orang lain. Jangan. Apa? Untuk kita. Baik. Yang keempat, at-tadhakkur manazilil akhirah. Nak mikir kata apa apabila aku ni klik jumpa kepada Tuhan ni, darajat aku di sisi Tuhan nak wei banyak mana. Kena bertawah. Kena sungguh, kena berlama. Hak tu masuk betul? Li ajli hadza falyamalul amilun. Dengan sebab balasan Tuhan ni lah orang pakat duk berlama. Falyatanafasil mutanafisun. Mu zikir banyak mana? Aku nak zikir lebih adamu. Tu mana? Lagu tu. Mu banyak mana rakaat mu semaya sehari. Gitu. Orang panggil kata sungguh dalam masalah amal ibadat. Mu buat baik kepada masyarakat, we makan kepada masyarakat. Sara anak yatim, sara orang armalah. Armalah ni mana kata orang tak ada suami. Kita ada sikit sebanyak pada harta kita nak buat. Tapi tak ada royak kepada dia. Kenapa? Itu panggil sir. Rusia kita dengan Allah Ta'ala. Hak tu hak mulia sekali. Hak tu hak nak tolong kita apabila kita susah tu. Tuhan akan wari amalan tu. Orang ni buat kerana aku sungguh. Dia tolong. Tuhan tolong. Nak Tuhan tolong kita buat lah kerana Tuhan molek. Ni kita tak ada buat gapo kerana Tuhan. Nak menunjuk semata. Tunjuk boleh, tetapi hati kita ni lah mana? Cuba kita kira. Ni kita Islam, Muslim. Kita tak ada kecek orang bukan Muslim lah. Tu. Yang kelima, ghaddul basar. Mata kita ni kena tengok, berasa cukup kata hak kita. Jangan duk tengok hak orang semata. Terkadang suami kita ni buat kerja belaka dah kita. Kita ni duduk dalam rumah tak ada kerja gapo masalah. Duk tengok demo tulah tu, tengok demo ni lah ni, duk royak. Sapakah jadi mudarat suami kita. Hak isteri pun serupa juga. Nampak dah tu? Ya pesen kata kita ni, kena wipadai. Wipadai dengan hak kita. Hak kita dah ada tu cukup. Wi rasa cukup dengan hak kita. Tu dah. Nak cari tambah, okey, tak ada gapo. Tetapi wi berasa padai. Wi berasa padai. Yang ketujuh,
Ya kena an-nazar fil as-samawati wal ard. Tengok langit kata malam-malam bangun tengok langit. Atau mikir. Ana kejadian Tuhan ni tidak ada langit tidak ada tiang tak gapo ni, ada bintang, ada bulan, ada gapo. Mikir. Tengok pada bombing tempat hak kita duduk ni, balah mana? Tuhan jadi baca apa nama surat-surat sakut paut dengan susun ni bombing tanah ni lagu mana supaya nak naiknya iman kita. Surat kecil-kecil tak apa dah. Sebagaimana hak kita untuk diri kita buat bekalan. Tak sadar tengok orang lah buat untuk kita ni. Orang tak sadar kita dah ukur sangat orang tu gitu orang ni gini belum tentu lagi. Orang tu lah mana kita tak tahu. Kita buat hak kita. Nampak? Buat hak kita ni. Yang ketujuh, an-nazar fi khalqil insan. Tengok hati manusia. Alhamdulillah Tuhan jadikan kita ni cukup mata ada, telinga ada, mulut, hidung, kaki, tangan cukup lengkap gini-gini. Allah moleknya Tuhan jadikan kita, anak cucu kita pun molek, tak ada jadi cacat, tak ada gapo. Kalau ada cacat ada gapo hana wak gano Tuhan itu kandak. Kita pergi situ. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Allah Taala lah yang merupakan manusia sebagaimana dia kandak. Tu dia. Nak kita tu kembali kelik kepada dia. Semua gantung kelik. Bukan tengok saja. Bukan. Yang ke-8, an-nazar ilal mauta wa fi kulli ma haulana. Tengok hati orang yang telah meninggal. Tengok dalam Facebook lah ni. Masya Allah. Mati nanah hari. Tak kira orang negara mana, negeri mana. Ada nanah hari. Tu kita dah tengok demo. Dah pergi. Satu hari kita pula. Kayak gitu ya. Sebab tu kita kena duk kira sama istiadat kerana sini bukan tempat kita nak pergi tempat lagi sana tak ada mati dah, tak ada sakit dah, tak ada susah dah, nah tak ada dah sifat-sifat yang jadi hak tak molek tu tak ada dah. Nah hak tu hak orang duduk dalam syurga, hak duduk dalam neraka tak ada dah kesenangan, tak ada dah apa nama kebaikan, tak ada segala-gala benda hak molek tu tak ada, benda hak kau jahat semata. Sebab tu mereka ini suruh ahli neraka ni minta yukhaffif anna yawman minal azab. Nabi kata, "Hei malaikat duk tunggu neraka ni, mu doalah kepada Tuhanmu. Aku ni boleh rehat sehari tak apa dah dalam neraka ni. Tak sah kena azab sehari pun tak apa. Dak dah." Ni kata teruk. Nah. Yang ke-9, im'anun nazar li talabil ilm wa ta'limihi. Wa ta'limihi apa nama wa ta'limihi nas, makna kata suruh kita mendalami, menteliti sungguh pada menututi ilmu dan cara kita nak mengajar tu. Sebab apa? Sebab orang apabila ada ilmu pada hakikat ni, orang hak takut ke Tuhan. Sebab tu Tuhan kata innama yakhshallaha min ibadihi ulama'u innallaha azizur ghafur. Hanya yang takut akan Allah daripada hamba je, iaitu ulama. Nah, sesungguhnya Allah Taala itu sangat perkasa lagi sangat pengampun. Kalau ada ilmu ni hak ni lah mana kata Tuhan hak takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala hak sungguh. Habil ilmi tazidul khasyatu wal khawfu min Allah azza wa jalla. Dengan sebab ada ilmu lah kita takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kata alim ulama kata orang hak berilmu sungguh iaitu orang takut kepada Allah Taala. Bukan mana orang pandai goyak pandai kecek tu bukan. Hak ni takut. Nah, takut kita. Nasallallahu Taala as-salama wal afiyah. Mudah-mudahan kita ni dijaga oleh Allah. Dengan taufik dia, hidayat dia, bawalah kita semua tu dapat kejayaan. Yang ke-10, al-khawfu min su'il khatimah. Kena takut hati kata sudah kita ni takut jadi tak molek. Islam iman tapi mati dalam keadaan tak beriman. Oh, takut hak ni. Nah, hak ni takut sekali. Sebab nak keluar tu pada dunia ni situ tempat kira. Sebab tu Nabi kata innamal a'malu bil khawatim. Amalan nak buat kira sungguh iaitu tepat kesudahan. Sudah lagu mana hak tu lah nak buat kira. Sebab tu jangan kita puasa tak ada duk mikir gapo, duk sia-sia tak leh. Sebelah akhir tahwilun nazar al-adiyah ila nazaratil ibadah. Kena tukar kita tengok biasa tu hak pesan adat tadi tu nak buat jadi ibadat, nak buat lagu mana. Bukan kita tengok lepas gitu bukan. Fan-nazaru ilal ka'bati ibadah. Kita tengok pada Kaabah, ibadat. Walaupun setengah ulama kita tengok dalam telefon ni panggil ibadat juga. Utama kita tengok dengan mata kepala tu ibadat.
Wan nazar ila al-walidain, nazratur rahmah wal 'athf wat tafaqqud li halihima. Dan kita lihat kepada dua ibu bapa, iaitu kita lihat kepada dua ibu bapa tu lihat pesing sia belah kasih saya, tafaqqudi. Dan tafaqqudi ni makna tafaqqud ni makna kata hati tengok pada keadaan kedua-dua, tak cukup mana lagi, kok mana lagi hidup mereka tu, dua-dua tu ibadat tu. Tu ibadat tu. Hak ni hak duk nak ni kah? Kita jadi orang tua nak dah lagu ni, nak. Sebab tu kita kena nak pada agama tu. Nak pada agama. Wan nazar ila al-mushaf ibadah, tengok Quran dalam mushaf ibadah. Wan nazar wan nazaru zaujati li zaujiha, lihat isteri kepada suami dia, jelah juga masuk dalam ibadat juga. Wal buka'u min khasyatillahi ibadatun, kita itu mengalir air mata kerana takut kepada Allah, iaitu ibadat juga. Hak ni kita nak hak mana? Nak kepada orang hak duk sunyi sorang diri, bukan depan orang. Depan orang tu belum tentu kata hati dia tu nak bersih molek. Sebab tu orang alim ulama sungguh ya dak, malaikat ya sebab dah nak buat kerana tu. Tetapi kalaulah ia tak ada sekelain ke apa tu, tak lainlah tu. Tapi hak golek, hak naknya kita dengan Tuhan. Kita dengan Tuhan. Fa fi hadis, bagaimana ada dalam hadis yang sahih lah daripada riwayat Tirmizi ni, dia kata ainan la yamassuhuman naru abada. Mana orang yang bersifat dengan dua sifat ni, orang ni tidak sama sekali api neraka setuhkan dia. Orang biasa mana? Ainun bakat min khasyatillah, orang yang mengalirkan air mata kerana takut pada Allah Ta'ala. Hak ni insya-Allah Allah Ta'ala selamatkan dia daripada api neraka. Wa ainun batat tahrusu fi sabilillah, dan mata yang dia itu berjaga kerana nak jaga hudud, jaga negara, jaga keselamatan, jaganya askar, jaganya agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hak lagu ni pun jelas juga. Maka banyak tafsir ulama, syarah ulama kata wa ainun batat tahrusu fi sabilillah, mula-mula sekali fuaq mujahidin. Setengah ulama kata dak, fuaq duk tengok kitab malam-malam tadi untuk nak jaga kat agama daripada kesamaran, jelas juga masuk dalam ni. Sebab tu kita nak letak diri kita mana, pilih. Aku tak ada ilmu weh. Askar pun aku tak ada jadi, mujahidin pun dak, hamba nak walhana. Aku sekadar kata aku dengar ayat-ayat Quran aku reti, aku nak menangis, aku takut Tuhan tu. Tu tak apa dah, pilih. Tu. Nampak dah tu. Itu rawahu Tirmizi. Khulasahnya, al-khulasatu nahnu fi bihajatin massah ila an na'rifa rabbahu haqqa. Kita ni sangatlah kita itu kena kenal Tuhan itu sebenar. Wa nu'azzimuhu sidqa, kita nak besarkan Tuhan itu benar-benar. Dengan apa? Bitadabburi asma'ihil husna, dengan kita tadabbur kepada nama-nama Tuhan. Wa bita'ammuli fi ayatihil kubra, dan kita tilik kepada ayat-ayat makna kebesaran kejadian Allah Ta'ala. Wa tafakkur fi 'azamatillah, dan kita mikir pada kebesaran Allah min khilal kauni, daripada kita tilik pada dunia al-muhitu bihi. Tilik pada Allah yang Allah Ta'ala jadi meliputi semua ni. Fanahnu, kalau gitu kita ni idza istaqainahu biqalbina hadhil ma'ani, apabila kita itu tetap molek dah istaiqazna biqalbina hadhil ma'ani ni akan ini makna-makna ni, la narhabu ghairallahi azza wa jalla, kita jadi tak takut pada dia lah. Hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala nakhafu siwahu, dan kita tak takut dah lain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak rasa gerung, tak rasa takut lain daripada Allah Ta'ala. Wala narju ghairahu, dan kita tak harap lain daripada Tuhan. Wala natahakam illa lahu, dan kita tak gunakan hukum hak sebenar-benarnya melainkan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala nazillu anfusana illa li'azamatihi, dan kita tak menghinakan diri kita melainkan
dengan kerana kita nak membesarkan akan Allah Subhanahu wa taala. Ni. Nah, inilah orang panggil kata satu pengajian matlamat pelajaran kita ni mata pelajaran kita ni sangat besar sekali untuk kita nak pakai hidup di atas muka bumi yang sementara ini. Mudah-mudahan pengajaran ini bolehlah kita ambil pengajaran daripadanya supaya Allah Subhanahu wa taala itu beri taufikkan kepada kita sekalian. Marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah taala bukakan isi kandungan yang kita belajar masuk di dalam akal fikiran kita, hati kita, hidup kita. Mudah-mudahan perkara itu jadi bahagia dalam hidup kita dunia maupun di akhirat nanti. Dan sama-sama kita sebarlah pengajian kita yang kita duk mengaji ini kepada saudara-saudara kita. Mudah-mudahan mereka itu dapat ambil manfaat dan kita pun jadi seorang yang mensebarkan ilmu pengetahuan. Dan jangan kita terlupa, mari kita sama-sama ta'awanu 'alal birri wat taqwa, iaitu sama kita membantukan majlis pengajian kita ini dengan tenaga, dengan hati, dengan harta benda supaya moga tu jadi manfaat bagi kita dunia maupun di akhirat nanti. Asallallahu subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والكورونا يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.